Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Projek pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai dijangka disiapkan sebulan atau 2 bulan lebih awal daripada tarikh ditetapkan. Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Kelantan, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, perkembangan ini susulan kerja-kerja pembinaan pakej 1B melibatkan Jalan Pasiho ke Perul 7 km sudah siap lebih 50% sejak pembinaannya bermula lebih setahun lepas. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri berkata, pakej 2A yang menghubungkan Kaduk ke Ketereh juga sepanjang 7 km sudah siap 12% selepas pembinaannya dimulakan beberapa bulan lepas. Kedua pakej terbabit melibatkan kos sebanyak RM400 juta. Pakej 2B yang masih di peringkat perbincangan dengan Kementerian Kerja Raya pula melibatkan Buluh Poh ke Kul Anas juga sejauh 7 km dengan menelan belanja kira-kira RM200 juta. Jadi kita akan berusaha untuk perusahaan yang pihak-pihak berkenaan di Kuala Lumpur supaya kerja-kerja awalan dapat dilakukan pada tahun ini, iaitu tahun 2016. Ya. Jadi kalau kerja-kerja awalan dapat dilaksanakan tahun ini, maka kita mempunyai harapan untuk disiapkan highway ini sebagian besarnya dalam tempoh harian 11, iaitu sehingga tahun 2020. Ya. Beliau menyatakan perkara itu selepas menghadiri taklimat dan lawatan mengenai pakej Lebuh Raya itu di Buluh Poh, Ketereh. Turut hadir Pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan GPP Kelantan, Datuk Makta Mustafa. Risda menggalakkan pekebun kecil di bawah projek tanam semula getah melaksanakan proses penanaman dengan segera. Ia bagi membolehkan mereka menikmati hasil apabila harga komoditi itu meningkat kelak. Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata, walaupun ketika ini harga komoditi berkenaan jatuh, namun mereka diingatkan membuat permohonan terus kepada Risda agar dapat menikmati hasil dalam tempoh 6 tahun akan datang. Risda memperuntukkan RM55 juta untuk pembangunan pekebun kecil getah di Kelantan. Untuk itu, 18 program telah dirancang dalam mempelbagaikan sumber pendapatan tambahan. Bagi program tanam semula, lebih RM32 juta diperuntukkan untuk tanam semula getah ke getah, tanam semula getah ke tanaman lain dan tanam semula getah dan sawit. Jadi kalau mereka berhasrat untuk menanam semula getah, inilah masa terbaik. Kita tebang getah yang dah tua ini, kita tanam getah baru pada di saat harga getah yang rendah ini. Inilah masa dan ketika untuk kita melakukan proses tanam semula ini. Jadi waktu sedang elok, waktu harga getah meningkat, insya-Allah getah sudah boleh boleh mendapatkan hasil. Bagi penerima, bantuan keusahawanan yang disumbankan Risda akan digunakan untuk memperluaskan lagi perniagaan masing-masing, seterusnya menjana pendapatan lumayan menjelang 2020. Saya berniaga kedai runcit, kedai makan. Saya dapat misal santan, saya nak buka kedai misal santan. Dan saya terima kasihlah kepada Datuk Seri Najib kita, pihak Risda, Datuk Les semua kerana banyak menolong kami. Saya buat peternakan itik serati dan ayam kapur organik. Untuk beli mesin proses dan freezer. Itu je lah. Kita nak buat sejuk beku lah. Sejuk beku lah. Sejuk beku saya nak berbekal kepada bekas sejuk beku lah pula. Untuk tambah lagi peralatan untuk lebih keluar banyak lagi projek ke luar negara. Kalau boleh nak ucap banyak terima kasih kepada pihak Risda Negeri kerana banyak membantu saya daripada saya dulu tidak tahu apa-apa dan tidak hanya mendapat berapa je sebulan. Dengan bantuan dia saya dapat meningkatkan lebih lagi pendapatan saya setiap bulan. Penduduk terjejas banjir yang masih tinggal di kem program latihan khidmat negara PLKN Taman Etno Botani Gomusang sejak lebih setahun lalu diminta terus bersabar menunggu penempatan kekal. Adun Galas Abdul Aziz Yusof berkata ketika ini 100 unit rumah berkenaan sedang dilaksanakan. Ketika ini, tempuan pembinaan rumah kekal baru di Kampung Batu Papan, Kampung Pulai dan Kampung Tanah Putih. Kita datang ke sini untuk melihat sambutan dan
Tahun Baru Cina di sini. Sama-sama kita nak meraihkan bersama dengan mereka di sini. Kita harap Tahun Baru Cina ini, Tahun Monyet ini akan memberi ong kepada mereka, khususnya yang tinggal di kamp PLKN ini, agar penempatan kekal mereka dapat disegerakan oleh kerajaan. Di sini lebih 100 keluarga masih lagi tinggal di kamp PLKN ini, menunggu rumah kekal siap dibina di Batu Papan, di Pulai dan juga di Tanah Putih. Dan ada juga yang disenaraikan di PPR, projek perumahan rakyat Gua Musang. Sempena sambutan Tahun Baru Cina, beliau turut membuat lawatan dan menyampaikan sumbangan kepada 4 keluarga Tionghoa yang terpaksa menyambut perayaan Tahun Baru Cina di kamp PLKN Ethnobotani. Setelah dulu PLKN 2 tahun dah. Selalu 2 tahun baru Cina. Dua kali. Sudah dua kali lah. Banyak terima kasih YP, mari lawat kita. Kita harap kecaan cepat sikit lah. Itu lumo PPR tu. Sebab kita pun nak duduk pun susah sekarang. Mau ki mari susah. Harapan saya tu kira kalau boleh kita minta boleh kasih kita cepat, kasih kita kekal lah. Tak payah kata pindah semacam lah. Sebab kita sudah duduk tempat haram tu pun sudah lama. Tapi kita mari Gua Musang pun 51 tahun duduk di Gua Musang lah. Sekian paparan berita dari Kelantan. Untuk berita selanjutnya, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.